Orang yang bertanggungjawab di dalam Islam ni sebagaimana Nabi duk cerita dalam hadis dia, ialah tok lelaki lah sebagai tanggungjawab. Tok lelaki ni sebagai tanggungjawab. Kerana dalam hadis Nabi kata kena warrajulu ra'in fi ahlihi. Orang jantan lah sebagai tuai di dalam rakyat dia. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dia akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia, bini dia, anak dia. Tu Nabi kata orang jantan, tok lelaki lah kita. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Orang tino ni sebagai tanggungjawab di dalam rumah dia. Di dalam kawasan rumah saat itu, orang tino lah tanggungjawab. Bertanggungjawabnya. Tu. Maka orang tino ni Nabi kata wa mas'ulun 'an ra'iyatiha. Dia kena bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Gapo katik di dalam rumah dia saat itu yang dia kena padu, iaitu kerjaan orang tino. Kita panggil kata bining. Bining ni lah panggil yang kena bertanggungjawab di dalam rumah saning tu. Di dalam rumah ni bining. Secara keseluruhan serumah saat ni tu tok lelaki. Tok lelaki no ayat tu. Tok lelaki. Jadi tok lelaki ni dia orang tanggungjawab umum. Kalau kita panggil kat presiden dia ataupun raja di dalam keluarga ialah tok lelaki. Bining ni dia jaga dalam kota. Duk jaga dalam kota tu. Bining lah yang mengaturkan dalam rumah satu-satu. Tu. Nak basuh kain ke, nak basuh baju ke, nak menanak ke, nak menyayu ke, hak tu bahagia ialah bahagia orang tino. Ni pada asal nak ayat kata. Pada asalnya lagu tu. Pada asalnya lagu tu. Tapi bilalah ketua umum tu dah meninggal dunia dah. Bila raja tu tak ada dah dalam satu-satu negeri, jadi anak rakyat dia ni sansara. Anak rakyat dia ni nak rakyat kata kecewa. Anak rakyat dia ni susah dalam kehidupan. Tu siapa dia nak bela pula? Ni terhenti di atas panggil wali-wali yang bertanggungjawab. Dimakialah kita keluarga ni bila tok lelaki mati. Bila tok lelaki mati, situ duduk di wali-wali kena jaga. Bukan mek dia. Hak sebenar dalam rumah tangga ni bukan mek dia. Wali dia. Siapa pula lepas pada pak dia tu siapa dia akan menanggung wali pula. Maka dia moning lah akan bertanggungjawabnya dengan anak-anak saat ni. Tu. Dengan anak-anak saat ni tu, maka wali lah orang tanggungjawabnya. Orang yang bertanggungjawabnya ialah wali. Tu. Maka di hari ni banyak 100 tempat ada anak yatim. Ada 100 tempat ada anak yatim. Ada anak yatim. Tak kira di kampung Ning ke, atau di kampung lain-lain lagi ke, ataupun kita di negeri Ning ke, ataupun di negeri lain ke, ada berlaku. Di Malaysia pun ada, di Brunei pun ada, di Indonesia pun ada, di negeri Arab pun ada masalah anak yatim ni. Tapi yang jadi masalah hari ni nya, bilalah keluarga saat itu ada kesusahan. Bilalah keluarga tu menipu bala, menipu kesusahan. Bila pak meninggal dah, seorang ibu ni uzur, seorang ibu ni tarak susahnya, siapa dia nak cara pula benda tu? Situlah nak hayat atas hari ni banyak keadaan di hari ni, suasana di sini ke di sana ke, tak ada kira. Nak royak tu apa? Nak royak tu tak ada orang cara, tak ada orang cara. Di sinilah banyak di hari ni timbulnya ungkon. Persatuan, pertubuhan untuk carakan anak yatim.
Bagaimana kita telah maklum bahawa hak telah lepas dah kita tengok di antaranya oboto sendiri. Oboto saat itu ambil tugas saya untuk nak tolongkan anak-anak yatim di dalam tambun dia. Tu hak kita duk rasa, hak kita duk tengok dah. Ada setengah tu masjid guna tabung-tabung masjid untuk nak batukan anak-anak yatim yang ada di dalam kampung. Tu ibu-ibu, ayah-ayah serumah, hadirin hadirat sidang penonton sekalian. Itulah keadaan kita hidup di hari ini. Nak royak tu keadaan anak yatim lagu itulah. Tu keadaan anak yatim lagu itulah. Bila keadaan anak yatim lagu tu, apa panggil seolah kata tanggungjawab beban ni puak kita ni. Yang mana setengah orang saat ni tu, dia nak kelebihan untuk nak cara anak yatim. Kerana anak yatim ni nak royak atau kelebihan besar anak yatim. Besar setara mana nak taruh anak yatim ni? Besar setara mana orang cara anak yatim, orang pera anak yatim? Oh, besar. Tak ada arah nak royak. Kerana sehingga Nabi sendiri satu hari dia naik sarah. Dia naik sarah di atas mimbar di Madinah. Dia naik di atas mimbar di Madinah, masjid Madinah. Nabi naik di atas, Nabi pun akik jari. Nabi isyarat dengan jari. Nabi kata, aku. Nabi kata, aku. Wakafilul yatim. Aku dan orang cara anak yatim fil jannati, di dalam syurga. Hani Nabi tegasai kepada fuak kita. Ni Nabi royak kelebihan orang cara anak yatim. Siapa dia nak masuk syurga, caralah anak yatim. Walau kita tak ada anak yatim, orang lain, anak orang lain, tiba-tiba kita tiba-tiba kita wisumengi kepada dia. Kita tolong pera dia, tolong cara ke dia. Nabi kata orang ni akan duduk sekali dengan aku dalam syurga esok. Hani nak ayat kata lebih tak lebih. Ni lebih tak lebih orang cara ke anak yatim. Sebab tu hari ni besar. Orang cara anak yatim ni besar sekali, tak ada dah. Sebab tu di sini adanya apa panggil anak yatim. Adanya orang duk padu kepada anak yatim. Walau orang lain tak padu, tapi dia padu. Dia usaha. Dia pisah dengan hati dia ikhlas, tak ada apa pawah gapo. Tidak ada gaji sekau pun. Tapi dia ikhlas hati dia cara anak yatim. Hani ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni nak royak kata, kalau kamu nak kecek mudah-mudah kat siapa dia nak masuk syurga, jagalah anak yatim. Anak yatim hak sesak-sesak itulah. Ya ada juga anak yatim hak kaya. Anak yatim hak kaya tu tak kisahlah. Pok dia mati tinggal duit juta-juta, hak tu tak payah tu. Hak tu tak cara pun tak apa. We make dia cara, we waris dia cara ya. Hak hari ni masalah anak yatim yang kurang kemampuan, yang tidak ada kemampuan untuk nak hidup. Susah anak yatim ni. Geno Nabi kata gitu. Ana wakafilul yatim. Aku dan anak yatim, aku dan orang cara ke anak yatim fil jannati, di dalam syurga. Nabi kata. Hani siapa-siapa dia nak masuk syurga nak ayat caralah. Caralah anak yatim seboleh-bolehnya dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni kena cara anak yatim. Sebab itulah kita di malam ni amo nak cerita, amo nak royak ni kelebihan orang cara anak yatim. Sebab tu di hari ni siapa dia orang duk baris sedepan untuk cara anak yatim, orang ni okat masuk syurga, duk kali dengan Nabi. Bukan masuk syurga saja, duk sekali dengan Nabi.
Hani kelebihan nak ayat tu orang cara nak yatim. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu besar kita ni. Besar deh. Besar nak ayat tu. Sebab itulah kita kena usaha sedaya upaya. Baik oboto, baik tu imi, baik tu nebe, kena pakak sorak lah. Kena pakak sorak dalam kampung kita nak buat geno, kita nak jadi hidup benda ni. Kerana anak yatim ni kita tahu belaka dah. Kerana anak yatim ni kita tahu belaka dah. Anak yatim ni tak ada tempat bermanja. Anak yatim tak ada nak curah perasaan ke siapa dia. Bila dia susah, dia nak teriak. Bila dia susah, dia nak menangis. Bila dia susah, dia nak minta duit, tak ada nak minta mana dia. Tak serupa dengan anak-anak orang yang ada ayah. Hari raya dia minta. Hari raya dia tengok budak-budak lain makan aiskrim. Hari raya dia tengok budak-budak lain pakai baju baru, kasut baru, selipar baru. Tapi dia tak ada. Tak ada dia. Hidup hari-hari derita, tak ada duit nak makan. Hani orang susah nak anak yatim ni susah. Sebab Nabi dia tahu boleh royak. Kerana dia sendiri yatim piatu Nabi kita. Nabi kita ni yatim piatu Nabi kita. Sejak daripada lahir nak ayah tak ada dah. Tubik pah daripada perut ibu tu tak ada ayah dah Nabi kita. Orang lain dia tengok juga ayah dia sebentar. Dia kenal juga ayah dia sebentar. Tapi Nabi kita tak ada boleh tengok sikit habuk. Aminah melahirkan Nabi kita. Aminah bersalin ke Nabi kita. Allah dalam keadaan Nabi kita nak ayat kata tak kenal ayah hak mana. Tak boleh nak sebut ayah hak mana. Hanya Aminah dia ayat kata Muhammad, ayahmu tu nama Abdullah. Ayahmu tu nama Abdullah Muhammad. Tu gitu ya. Zaman dulu tak ada muka gambar. Tak ada muka gambar gapo. Jadi tak boleh tengoklah Nabi kita ayah dia. Tak kenal Abdullah ni orang lagu mana. Tak kenal Abdullah ni orang lagu mana. Tu nak royak kata apa ni? Nak royak kata tu Nabi kita yatim piatu. Yatim piatu. Tu. Yatim piatu. Bila Aminah ambil pera dia, ibu dia, siapa umur ni tahun Aminah mati pula. Aminah mati, umur Nabi ni tahun. Mama dia mati pula. Bila mama dia mati dah, Tok Cik dia ambil pera. Abdul Muttalib ambil pera. Ambil pera dah 2 tahun. Mati Tok Cik pula. Hani Nabi kita nak ayat kata umur 8 tahun tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada Tok Cik. Sebab tu Nabi dia faham benar dengan anak yatim. Tapi Nabi kita tak pernah menangis. Nabi kita tak pernah dia teriak. Walaupun dia tak ada tempat nak mengadu hal. Asyik tak ada Nabi kita. Sore diri. Nak ayat kata jari 10 Nabi kita. Susah, habis-habis susah, tak ada orang nak cerita Nabi kita. Ni keadaan Nabi kita nak ayat kata di masa dia kecil. Sebab tu anak yatim ni Allahu Akbar. Apa ni kemoncok dalam hidup kita. Kemoncok dalam hidup kita iaitu orang cara kepada anak yatim. Walau bukan anak kita, bukan waris kita, bukan cucu kita, tapi nak ayat kata kita bantu anak yatim. Kita ni bantu anak yatim. Kita ni tolong anak yatim. Kita duit kepada anak yatim. Maka keadaan kita lagi akan datang. Nak royak kata atau kelebihan orang jaga anak yatim. Sebab tu bilalah kita pergi buat huduh ke anak yatim, kita curi makan harta anak yatim, dah lah dia tak ada pak dah, tak ada orang jaga dah,
Kita pun selalulah tipu dia. Harta dia ada sikit sebanyak, kita tipu dia. Allah, Nabi kata di pada masa esok, orang ni perut boya, ular dan kala duduk dalam perut. Api neraka duduk dalam perut noyak tu. Tu bila kita berada di akhirat esok. Sebab apa orang ni? Sebab dia makan harta anak yatim. Hani ibu-ibu, ayah-ayah noyak tu. Bahaya besar, badai besar. Badai besar nak ayat kata. Orang tipu anak yatim, orang makan anak yatim. Sebab tu ingat molek. Ingat molek nak ayat tu. Ingat molek kena. Orang yang ada anak yatim ni jaga molek. Lebih lagi mocik-mocik semua kaum ibu ni. Bila tok laki kita mati dah, tak ada dah tok laki kita pera dah anak kita ni. Sebenarnya bukan mak dah pera, tapi wali tu dia kena pera. Tu. Dah wali tu kena pera. Tapi goliknya mak dah pera. Mek dia tu. Pera ingat molek. Gapo saja hak anak yatim ingat molek, jangan dak ambil kursi. Kalau kita katalah anak yatim ni pak dia mati dia kaya. Dia kaya nak ya tu. Bila dia kaya saat ni tu, dia ada harta. Ibu yang duk pera dia ni, ibu yang duk pera dia saat ni, jangan dak ambil kursi harta anak yatim. Jangan dak ambil sesuka hati. Jangan dak ambil tanpa kira, tak leh. Takut pergi makan hak tak sepatut dengan kita makan harta anak yatim secara zalim. Ni banyak hamba dah tengok. Bila tok laki mati, bini pera anak. Bila bini pera anak, bini bujai. Bila bini bujai, harta anak yatim banyak. Pok dia tinggal kereta gudang berapa, rumah pitu berapa, duit latanakan berapa. Hak anak yatim ingat molek orang tino. Jangan dak ambil sesuka kita. Kita nak beli kakak mah, kau nak beli kereta baru, kau nak beli motor baru, jangan sama sekali. Bila harta anak yatim. Melainkan harta kita cari dengan ayah dia. Belah dua, ambil hak kita sebelah, wi kepada anak sebelah. Bagi sako. Kalau tak lagu tu duk makan harta anak yatim ingat molek. Duk makan bara api di akhirat esok. Orang ni tak jumpa dengan syurga dah. Orang ni tak jumpa dengan syurga dah. Tu sebab itulah anak yatim ni nak ayat tu teruk. Teruk sekali. Lepas tu anak yatim nak ayat tu Tuhan wi keberkatan. Tuhan wi keberkatan kepada dia. Tuhan beri keberkatan ke dia, anak yatim ni. Dalam satu hadis Nabi. Nabi kata kena. Siapa dia jumpa dengan anak yatim, siapa dia gosok kepala anak yatim, siapa dia gosok kepala anak yatim, Tuhan beri jadi penawar besar orang tu. Tuhan akan pelembut hati orang yang gosok kepala anak yatim. Hani nak ayat kata bukan biasa anak yatim. Sebab tu hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Jadi anak yatim ni penawar besar. Penawar besar. Kita dah jumpa anak yatim, kita gosok kepala dia, gosok kepala. Kita gosok. Tuhan wi pelembut hati kita dengan agama. Tuhan pelembut hati kita dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Tak jadi keras perut kita. Ni nak royak apa? Nak royak kata besar tak besar anak yatim. Tu besar tak besar anak yatim. Sebab tu di dalam satu hadis Nabi royak,
Di dalam satu hadis yang Nabi duk cerita tentang Nabi kata 4 golongan tak masuk syurga. 4 golongan manusia Nabi kata tak masuk syurga. Pak golongan manusia tak masuk syurga Nabi kata. Nabi kata arba'atu nafarin. Duk dia Cina weh. Mari ambil anak biar duk kuning ni weh. Duk dia. Nabi kata arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ada 4 golongan manusia haqqun 'ala Allah Ta'ala, hak bagi Allah Ta'ala, alla yudkhilahumul jannata, bahawa Tuhan tak wi masuk syurga, bahawa Tuhan tak wi masuk syurga, wala yuziqa na'imaha, wala yuziqahum na'imaha, dan Tuhan tak wi rasa kecak nikmat-nikmat syurga. Hani Nabi dia royak dalam hadis dia. Nabi kata ada 4 golongan manusia ni Tuhan tak wi masuk syurga, dan Tuhan tak wi kecak nikmat syurga. Tu Tuhan tak wi kecak nikmat syurga. Maksudnya syurga tak boleh masuk, tak boleh rasa nikmat-nikmat syurga di mulut dia, di tubuh badan dia, organing ni. Maka Nabi katalah, siapa dia 4 golongan ni, 4 golongan manusia yang tak boleh masuk syurga ni, gapo nama? Nabi royak satu persatu. Yang pertama Nabi kata mudminu khamrin. Mudminu khamrin. Nabi kata hak mula-mula ialah orang yang mengekali mabuk. Orang yang mengekali mabuk. Orang ni mabuk semua. Siapa dia? Tak ada kira siapa dia. Orang ni Nabi kata tak masuk syurga, tak masuk syurga. Orang yang mabuk semua. Orang ni ketung semua. Orang ni yaba semua. Orang ni soleng semua. Nak rakyat kata orang ni tak berhak masuk syurga Allah Ta'ala. Tak berhak masuk syurga Allah Ta'ala. Hatu nak rakyat kata Nabi rakyat. Hak mula-mula Nabi kata tak masuk syurganya orang mabuk semua. Orang mabuk semua. Orang mabuk semua tak masuk syurga. Yang kedua Nabi kata wa aklur riba. Yang kedua tak masuk syurga juga orang yang makan riba. Orang yang makan riba. Hani orang tak bahu dengan syurga. Noyak tu. Orang yang tak bahu dengan syurga, dia tak boleh masuk syurga, lagi pula dia tak boleh kecak nikmat-nikmat syurga. Siapa dia tu? Orang yang makan riba. Ni
Orang hijau dengan reba, orang makan reba. Wa aklur riba. Orang makan reba. Lagu mana makan reba weh? Kita ada duit. Kita ada duit. We demo bergetar. Demo bergetar, demo bayar lebih. Kita royak kata siapa dia nak bergetar duitku 100,000. Pria bayar esok 120,000. Maka 20,000 tu panggil reba. Kita makan 20,000 tu kita panggil makan reba. Orang ni tak masuk syurga juga. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Tu keadaan kita lagi ke datang. Tu keadaan kita lagi ke datang. Keadaan kita lagi ke datang lagu tu lah. Yang ketiganya Nabi kata gapo? Wa aklu malil yatimi zulman. Wa aklu malil yatimi zulman. Nabi kata yang ketiganya tak masuk syurga ialah orang makan harta anak yatim dengan secara zalim. Orang makan harta anak yatim dengan secara zalim. Lagu mana secara zalim? Yang ni dia ambil tipu anak yatim. Moga budak ni kecil lagi ke? Dia pun ambil tak tahu berapa. Curi harta anak yatim. Ambil susu harta anak yatim. Moga budak kecil lagi tak kira dah. Ambil buat beli mutu ke. Walau mek dia sekalipun. Mek dia ada cara ke anak yatim tadi, anak dia tu. Sekalipun masuk neraka, Nabi kata, nak ayat kata. Talih kecak nikmat syurga. Ingat molek ni. Hani nak ayat benda besar. Di sebalik anak yatim kalau orang cara masuk syurga. Siapa dia cara anak yatim masuk syurga. Siapa dia tipu anak yatim masuk neraka. Hani nak ayat mudah-mudah gitulah kecek. Ni nak ayat. Tapi kalau kita cara dia, pada dia, sangga dia, orang ni okak duduk dengan Rasulullah dalam syurga esok. Tapi kalau orang ni tipu anak yatim, makan harta anak yatim, tipu harta anak yatim, akan terjun ke dalam neraka lagi akan datang. Akan terjun di dalam neraka lagi akan datang. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata besar. Besar nak ayat kata buku tentang anak yatim ni. Sebab tu kita kena jaga sangat-sangat. Kita kena jaga sangat. Lebih lagi budak. Lebih lagi budak. Tak ada kira lah. Kerana gapo Nabi, kerana gapo Islam ni. Jadi Islam ni nak ayat kata suruh jaga molek-molek. Tak kira lah anak yatim kau bukan anak yatim kau. Dengan secara umumnya jaga wi molek. Kerana anak ni panggil cahaya mata kita. Qurratu a'yun. Penyejuk mata, penyejuk hati. Anak ni, budak ni, sama ada yatim ke tak yatim tak ada kira lah. Islam menitik berat suruh kita cara wi molek budak ni. Kerana Nabi royak sendiri dah. Nak wi jadi anak yang soleh. Nak wi jadi anak yang soleh. Tu. Bila anak kita jadi anak soleh, kita dalam kubur esok nak ayat kata seni. Gena tu, kerana anak soleh ni anak sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Kerana anak yang soleh ni, kerana anak yang soleh ni, Nabi pesan benar-benar.
Kerana anak soleh ni lah panggil anak yang berdoa kepada ibu bapa semua. Sebab tu dalam Quran Tuhan menitik berat. Suruh anak ni taat pada, suruh anak ni cara kepada dua ibu bapa. Bila tu? Bila dia besar esok, di masa dia kecil kita cara molek. Di masa dia kecil kita jaga dia. Di masa dia kecil kita wis sekolah dia. Masa dia kecil kita mengajar dia. Masa dia kecil kita wis makan ni pakaian ke dia. Bila dia besar esok jadi anak yang soleh. Maka bila jadi anak yang soleh, Allah pahala tak ada kena royak lah. Dalam hadis Nabi kata pahala tak bergaduh-gaduh, tak bergaduh-gaduh. Kerana anak yang soleh yang sentiasa doa kepada kita, kepada dua ibu bapa. Sebab tu Tuhan pesan benar-benar kepada anak. Bila dia jadi anak, dia anak jangan lupa kepada dua ibu bapa. Kerana ibu bapa mung dululah orang bela mung. Kerana ibu bapa mung ni orang bela pertama. Nak boleh mung jadi manusia, dua ibu bapa mung lah. Bila mung tubik ke alam dunia dah, ibu bapa mung lah duk mengasuh mung, duk suap nasi mung, duk cara ke mung, duk dakak kilik mung, duk siung mung, duk basuh tahid mung. Semua ibu bapa belaka. Sebab itulah Tuhan menitik berat benar kepada anak suruh cara dua ibu bapa. Ha ni ayat ni. Ha tu. Tuhan menitik berat. Kerana anak saat ni tu kena bayar hutang budi kepada dua ibu bapa. Kena bayar hutang budi kepada dua ibu bapa. Kerana dia lama dah duk mengasuhmu. Kerana dia lama dah duk suap nasimu. Hatu yang ketiga. Yang ketiga Nabi dak royaknya orang yang tak masuk syurganya ialah orang makan harta anak yatim secara zalim. Orang makan harta anak yatim secara zalim. Orang tu tak berhak masuk syurga Allah Taala. Orang ni tak masuk syurga Allah Taala. Yang keempatnya gapo nama weh? Yang keempatnya tak lain tak bukan Nabi kata wal aquli walidayhi, anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Nabi kata orang tak masuk syurga juga siapa dia? Yang keempatnya anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Maka anak yang deraka dua ibu bapa ni anak yang tak berhak masuk syurga Allah Ta'ala. Anak mana yang deraka dua ibu bapa boleh cedek dah belai-belai dalam neraka. Hani ingat molek ibu-ibu, ayah-ayah. Kita hidup di hari ni banyak sekali anak deraka dua ibu bapa. Hari ni banyak sekali anak-anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Yang mana kita maklum, yang mana kita tahu. Nah, siapa setengah orang ni siapa bunuh mak pun ada. Siapa tepak, siapa jek mak pun ada. Siapa tapam mek pun ada. Banyak di hari ni anak-anak deraka dua bapa.
ingat molek siapa dia yang deraka dua ibu bapa. Orang ni bukan ahli syurga Allah Ta'ala. Orang ni akan terjun ke dalam neraka Allah Ta'ala lagi akan datang. Dia boleh tengok, dia boleh rasa lagi akan datang. Banyak lagi yang Nabi duk cerita. Orang deraka kepada dua ibu bapa. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata, besar di dalam Islam ni menitik berat. Ni 4 golongan manusia yang Nabi duk cerita. Orang tak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ha tu. Orang yang tak masuk syurga Allah Taala. Hani nak ayat tu. Sebab itulah hari ni nak ayat tu besar sekali. Kita kena ambil padu. Ambil padu dengan anak-anak yatim. Kerana anak yatim ni tak ada kemudi. Tak ada kemudi nak ayat tu. Kalau kita tak tolong kemudi ke dia, tak ada orang nak muat dalam perahu, dalam kapal, untuk nak isi, nak dia ni jadi insan yang manusia yang berguna, maka anak yatim ni juga nak ayat kata, orang panggil apa? Hanyut. Tak tahu ke arah mana nak pergi. Jumpa dengan puak ketung, jadi ketung. Jumpa dengan puak isak rokok, ya isak rokok, anak yatim. Jumpa dengan puak tak semaya, dia tak semaya. Hani keadaan anak yatim tidak ada tempat yang nak mengadu nasib. Sebab itulah kita kena cara sangat-sangat kepada anak yatim. Kita kena padu benar-benar kepada anak yatim. Kerana nak dia jadi anak yang soleh. Bukan dia saja dak. Kita orang sekapung pun boleh tupai seperti tu. Hati boleh kita kena sangga dia hingga sampai dia ngaji Quran habis. Ngaji sekolah tahfiz habis 30 juz. Dia akan jadi guna dalam kampung semua. Hani perlu kepada kita susung di hari ini. Perlu kepada kita susung dalam hidup dia. Kerana dia tidak ada ayah dah. Ada setengah budak ni yatim piatu, amak pun tak ada. Ayah tak ada, ibu pun tak ada. Ada setengah-setengah keluarga nak ayat susah. Hani lebih lagi ibu-ibu nak ayat tu. Kita kena jaga. Kalau tak jaga lagu tu, kita tak akan sapa. Tak sapa mutlamak hidup dia dan hidup kita. Kita hari ni duk cari syurga Allah Ta'ala. Hari ni kita duk cari syurga Allah Ta'ala. Kita hidup hari-hari ni kita bimbang takut tak masuk syurga. Bimbang takut kita masuk neraka Allah Ta'ala. Maka di antara jalan yang nak bawa kita pergi ke syurga Allah Ta'ala, caralah kepada anak yatim. Tolonglah anak yatim. Builah sumenge kepada anak yatim untuk dia hidup. Kerana dia tak ada ayah, tak ada cik dah. Hani nak ayat besar sekali di dalam Islam. Ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Tengok Nabi kita lah. Contoh dan tauladan kepada kita Nabi kita. Nabi nak ayat tu hidup sendiri, hidup sorang-sorang. Tapi Nabi tak pernah nak ayat tu mengadu nasib dia. Nabi tak pernah menangis, tak pernah kecewa dalam hidup dia. Dia apa ni? Dia lawan terus. Dia sabar terus. Dia menepuhi dalam cabaran dia nak ayat Nabi kita. Sehingga dia dilatih jadi Nabi dan Rasul. Jadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Ta'ala cinta besar sekali kepada Nabi Muhammad. Hani ingat ibu-ibu tak ada dah. Hari ni kita kena cari jalan untuk Allah Ta'ala redha kepada kita. Cari jalan nak macam mana Allah Ta'ala sayang kepada kita. Sebab kita terjauhlah daripada segala maksiat. Kita jauhlah daripada segala apa saja yang Allah Ta'ala tak kena.
jauh daripada perpecahan, jauh daripada hasad dengki, kerana kita nak menuju ke arah, kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata, ambo demo supaya. Nah, ambo tuan-tuan semua ni supaya. Kerana kita sehala saja yang kita nak pergi lagi ke datang. Iaitu kita nak pergi duk singgah di alam kubur. Yang mana kita kena, situlah perhimpunan kita. Di situlah kampung kita. Di situlah tempat duduk kita sementara nak pergi ke lain. Singgah sebentar untuk nak buat persiapan nak pergi ke mahsyar pula. Maka di situlah kita perlu sekali kebaikan dan ganjaran yang baik. Maka di antara amalan yang baik sekali apa? Kita bantukan anak-anak yatim, walaupun bukan anak kita, walaupun bukan cucu kita. Hani nak ayat kata, jangan gaduh mundur, jangan gaduh undur punggung, jangan berasa lemah. Kita bimbinglah anak-anak yatim yang ada dalam kampung kita. Hani pada ibu-ibu kita yang kita ada duit pitis sikit sebanyak. Ini gapo? Di dekat nak poso, dekat nak raya, dekat nak poso, dekat nak raya, pada anak yatim duit piti sekut dua untuk dia beli, untuk dia nak beli di bulan Ramadan, untuk dia nak buat makan di bulan Ramadan. Kerana dia tak ada ayah dah, dia tak ada ayah dah. Kalau dia teriak pun tak nak panggil apa lagi ayah dia tak ada. Kalau dia menangis, dia teriak, dia nak panggil siapa dia, kerana cik dia tak ada, awal dia tak ada dah. Dia tidur dekat bata, nak ayat kata. Tak ada orang tua, nak ayat kata. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, anak yatim. Itu nasib anak yatim. Tak nak kira anak siapa. Sebab tu pahala besar sekali. Pahala besar sekali. Kita sebagai jadi manusia, orang Islam yang beriman penuh kepada Allah Ta'ala. Hani, marilah kita sama-sama kita cari jalan untuk nak menghidupkan macam mana anak-anak yatim kita dalam kampung. Ini tanggungjawab kita bersama, noya. Lebih-lebih lagi puak tuk-tuk, orang yang ternama, orang yang diwakilkan sebagai pemimpin di dalam kampung. Baik Tok Imi, Tok Khotik, Tok Bila dan kanak-kanak makan semua. Dan juga Tok Nebe, Pucuai, Corobo, Poroso. Juga Tok Kemene, Pucuai, Corobo, Poroso dia. Ataupun Nayuk Oboto. Yang mana ada nguk peraman sikit sebanyak. Bagilah kepada anak-anak yatim di dalam kawasan taluk dia. Satu tambun. Hani nak ayat tu besar-besar. Segala-gala keperluan rakyat. Teka kita ada tameneng lah, kita boleh tolong orang. Teka kita ada tameneng ni lah, kita boleh tolong anak-anak yatim. Esok hari kita berada dalam kubur. Esok hari kita berada di pada masa. Esok hari kita berada di titik siratal mustaqim. Siapa yang nak bela kita nak menuju ke syurga Allah Ta'ala? Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat. Tak ada dalam kehidupan kita selain daripada ridallah. Ridallah wa biridal walidain. Hani nak ayat tu pocik pangah semua di malam ni. Nah, pocik pangah semua di malam ni keadaan gini lah. Sebab tu Tuhan pilih kita di malam ni untuk kita nak kenal, untuk kita nak tahu sikit sebanyak tentang anak yatim. Kita jangan berasa saya Aci boleh buat kita malam ni semua tina yatim ni. Kita letaklah tabung kita. Ataupun kita cegah kata aku nak wi sebulan 100 kepada tabung anak yatim.
kena letak hati belaka lagu tu hari ni. Orang kampung Gelong Kubah malam ni ada berapa ratus buah rumah. Biar satu keluarga 100 kok. 100 kok. Bo cukup sebulan, wi kepada anak yatim, orang cara anak yatim 100 sebuah rumah. Orang cara anak yatim dia bagi boleh berapa banyak anak seorang. Berapa orang dalam kampung Gelong Kubah ni. Maka pakak bagilah ahli kampung pakak wi penderma weh. Pakak wi batu weh ahli kampung. InsyaAllah orang sekampung akan masuk syurga belaka. InsyaAllah orang dalam kampung ni semua akan masuk syurga Allah Ta'ala belaka kerana cara anak yatim. Ning ingat molek amal raya. Apa ni konfa? Hak penting sekali dalam diri kita. Penting sekali nak ayat tak ada dah. Hak sedekah jariah. Ni di antaranya panggil orang sanggup anak yatim. Patah leh wi 100 sebulan. Allah, upeng ngabak jambu lebih lagi. Oh, nak ayat tu lebih dari 100 lagi. Hani nak ayat kata. Sebab tu kita kena boleh belaka ibu-ibu ayah-ayah semua. Di kampung Gelong Kubah ni nak ayat tu. Kita macam mana kita nak masuk syurga belaka? Kita tu lelaki kita, bini kita, anak kita, nak kena kita ni nak masuk syurga Allah Ta'ala. Di antara pilihannya apa nama? Ialah kita caralah anak yatim. We ada rasa tanggungjawab dalam hati kita untuk nak belakan anak yatim di dalam hidup kita. Kerana anak yatim ni tak ada dah. Nabi kita anak yatim piatu. Nabi kita dia rasa dah kesusahan jadi anak yatim. Sebab tu dia bersungguh sangat-sangat. Dia kena sangat-sangat. Sehingga dia kata siapa dia yang cara anak yatim, maka orang tu akan duduk bersama dengan aku dalam syurga. Hani Nabi bui tawaran kepada kita. Kalau kita nak masuk syurga tu noyak tu. Kalau tak saya masuk syurga nak masuk neraka belaka tak apa, kita nak masuk neraka apa we. Masuk sedap je duduk api, halah tak ada apa. Ada ke apa tu? Ni amal dia royak ni kalau nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau nak masuk syurga daripada Allah Ta'ala. Tu keadaan kita hidup. Yang tak lama lagi Tuhan nak ambil roh kita dah. Yang tak lama lagi Tuhan nak ambil roh kita dah. Kita nak mati dah. Kita nak tinggal dah kampung Gelong Kubah ni. Nak hidup mana? Nak hidup kubur di bawah tanah. Yang mana neser 2 putung di atas kepala kita. Hani nak ayat kata. Sebab tu kalau kita lama-lama benda ni, kita tak akan masuk syurga kalau kita tidak ada niat dalam hati kita nak bela anak yatim. Kita kena ada bahasa tanggungjawab ibu-ibu ayah-ayah. Allahu Akbar, tengok manusia ni. Tengok Tuhan dengan kita no ayat tu. Benda lagu ni boleh masuk syurga dah. Benda lagu ni boleh masuk syurga dah. Pak kita saya po 100 sebulan. Orang hak ada tu ya wi sampai 200-300 sebulan. Dia duk kerja cabut 300 sebulan wi kat anak yatim. Sebuah rumah. Satu keluarga. Kalau katalah kita tahu orang dalam kampung Gelong Kubah ni ada 300 buah. Allah, anak yatim hidup. Hani nak ayat kata. Ni cara kita hidup dunia untuk mengingati akhirat. Kita hidup dunia untuk nak mengingati akhirat. Bahawasanya akhirat duk lama-lama kita, duk lama-lama. Duk lama-lama, duk luik-luik kita. Duk luik-luik kita di hari ni. Marilah Pak Mak. Mari Pak Mak. Tu akhirat duk panggil kita tiap-tiap masa. Malikil Maut 70 kali sehari semalam duk newa ke rumah kita.
Tu nak ayat kata. Kalau kita lambat buat kebajikan, kita lambat sediakan bekalan-bekalan nanti kita terlewat. Kita akan pergi dengan jari 10 sapu tangan saja pergi, tak ada apa sekarang bekalan kita. Maka di sana siapa dia nak bela kita? Di sana siapa dia nak bela kita? Kita nak panggil siapa dia sana tolong kita? Paling kiri, paling kanan, tengok belakang depan tak ada seorang habuk. Kosong saja kita berada di alam barzakh lagi ke datang. Kecuali amalan-amalan yang kita buat di hari ini lah. Kalau kita sedekah jariah, buat masjid, buat tadika, buat balasah, alhamdulillah. Kita jaga anak yatim sehari dua belum pada kita nak mati. Duit pitih kita habis belanja untuk anak yatim. Alhamdulillah, tak ada sia-sia di sisi Allah Taala. Apa yang kita belanja, tak ada sesak wala sekuk pun ada tercatat dalam banci Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat. Peluang terbaik sekali nak ayat tu. Hani anak yatim tak ada dah. Beruntung bagi orang yang cara anak yatim. Tapi orang yang menipu anak yatim celaka dalam kehidupan dia. Orang tipu anak yatim, orang nyanyi ke anak yatim, orang ni celaka dalam kehidupan dia. Dia tak akan jumpa dengan keberkatan dan juga kesenangan dalam hidup dia. Apatah lagi dia mati esok Nabi kata masuk neraka. Masuk neraka noyak tu. Hani ibu-ibu noyak. Nah kita malam ni noyak tu ni lah di antaranya. Apatah lagi yang mana Tuhan duk royak. Nah, yang mana Tuhan duk royak. Tetap anak dua ibu bapa lagu tu lah. Kerana Tuhan Nabi suruh didik anak ni berjadi molek. Anak yatim dia tak ada tempat nak manja, tempat nak minta tolong tak ada. Kita ganti ayah dia. Kita ganti sebagai pelindung dia. Tempat dia boleh itu kita. Maka dia gembira. Bila dia besar esok, dia ingat dua bapa dia sentiasa doa. Dia sentiasa doa. Anak bila disoleh dia doa. Maka bila anak doa ni satu pula dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Dapat keberkatan anak yang soleh. Ibu bapa dalam kubur pun dia suka senyum bila anak dia di alam dunia dia angkat tangan minta, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa dua ibu bapaku ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada dua ibu bapaku ya Allah. Bagilah nikmat sebanyak-banyak pada ibu bapaku ya Allah. Aku tak sempat untuk nak menolong dia ya Allah. Dia dah meninggal jadi mayat dah ya Allah. Sekarang dia duduk di alam barzakh ya Allah. Membagilah nikmat dan rahmat sebanyak-banyak ya Allah. Kerana dia letihnya dulu ya Allah. Dia mengasuhku ya Allah. Dia didikku ya Allah. Dia peraku ya Allah. Ketika aku kecil-kecil dulu Allah. Ya Allah, ya letihnya ya Allah. Ibuku tidur tak tidur ya Allah. Bila aku ni tak sehat ya Allah, bagilah nikmat dan rahmat sebanyak-banyak ya Allah. Tu kita sebagai anak kena minta doa dua ibu bapa. Minta wi banyak. Minta wi banyak. Minta wi acak. Dimakiai anak kita di hari ni, ibu-ibu ayah-ayah, pocik-pocik. Dimakiai di hari ni. Anak kita tengah-tengah duk besar ni, kita kena royak ke dia dah. Kerana budak learning dia tak reti. Budak learning dia tak padu. Bila kita mati esok, dia tak ingat kita. Bila kita mati esok, dia tak ingat kita. Dia ingat ke siapa tu? Dia ingat ke terosak dia. Kerana dia duduk hari-hari terosak ya. Tu nak ayat tu. Bila kita mati esok, dia ingat ke terosak dia. Dia tak padu kali kita. Dia tak ingat kali kita. Ni anak kita di masa lalu ni nak ayat tu. Sebab di hari ni kita kena pesan ke anak-anak kita baru duk besar. Kita nak ayat hawa, mek, adik, kak, dengar ayah nak pesan. Dengar umi nak pesan. Dengar mama nak pesan ni. Bila umi mati, mama mati, ayah mati, we mati lagi akan datang. Ingat deh, kena berdoa kepada umi, kena berdoa kepada we.
Lepas-lepas mayat akad tangan minta. Sebagaimana Tuhan duk cerita dalam Quran. Tu. Sebagaimana Tuhan duk cerita dalam Quran tu. Tu. Tuhan duk cerita lagu mana? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma. Tuhanku, wi rahmatlah sebanyak-banyaknya kepada dua ibu bapakku dalam kubur. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia letih duk mengasuh duk perak aku ketika aku kecil-kecil dulu. Ni Tuhan ada ayat dalam Quran suruh anak tu berdoa dengan Tuhan. Minta rahmat dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana mek kita ni, kerana mek kita saat ni duk perak kita, duk didik kita dulu no ayat kata. Nah, duk didik kita dulu, kau masa kita kecil-kecil dulu. Allah letihnya mek kita. Tak itu, letih tak mek kita? Letihlah, hari ni kita boleh tahu dah. Hari ni mocik-mocik, kak-kak, adik-adik kita semua ni. Hak mana ada tok laki boleh anak dah. Hak ada anak seorang, anak dua di hari ni, orang tina ni. Dia tahu rasa dah kesedihan nak ayat tok ibu mek dia dulu. Tekah dia jadi budak dulu, dia minta duit ke mek dia. Dia kata ke mek dia, dia masai ke mek dia, dia rejek kaki ke mek dia. Tapi mek dia tak beri duit dulu. Nah, mek dia tak beri dulu, dia tak puas hati lah. Hari ni dia jadi ibu dah. Hari ni dia jadi mak orang dah. Dia boleh rasa anak dia lagu mana hari ni. Setelah dia jadi ibu dah hari ni. Supaya itulah damai dulu nak ayat tu. Tekah mek kita tak mati dulu, kita tak tahu. Tekah kita budak-budak gitu, kita manja. Tekah budak-budak gitu, kita nak turut heran kita. Bila tak boleh beli kereta plastik, guling tung-tung lah pasir. Tak dengar dah. Dia nak bedil. Nak kereta plastik. Nak wah bola. Tak dengar pia dah, tak dengar pia dah. Teriak. Hani nak ayat kata, mek kita dulu malu muka. Mek kita dulu letihnya duk mengasuh kita. Sebab tu dalam Quran ada ayat, hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Tu dalam Quran ayat. Dalam Quran ayat dua patah tu Tuhan ulangkan dua kali. Hamalatuhu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung itu letih. Tu. Mek kita mengandung kita ni letih lah. Letih. Letih sungguh-sungguh. Lepas tu ayat betul tak? Mek kita mengandung kita kata letih tu betul tak? Hari ni kita rasa sendiri bila kita perut besar ke anak kita. Duk perut besar ke anak kita letih tak? Tu letih tak? Hari ni kita rasa sendiri di hari ni. Kita rasa sendiri di hari ni. Kata setara mana kita kandung ke anak hari ni kita letih setara mana, itulah Tuhan ada royak dalam Quran. Sebab si anak kena terima kasih sangat-sangat kepada ibu bapa. Walaupun dia mati dah, sentiasa kita kena mendoa kepada dia. Kita kena doa kepada dia. Tuhan royak diri dalam Quran tu. Kena doa. Hani nak ayat besar tak besar. Tu Tuhan ada royak kata hamalathu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung ni ialah penat dan letih. Kurha makna penat dan letih. Tuhan kata mek kita duk mengandung perut besar kita ni penat dan letih. Pak kita mai kaji tengok sungguh tak sungguh. Orang jatuh tanya orang tino. Hari dia mengandung lagu mana? Hari orang tino kita mengandung lagu mana? Bulan pertama lagu mana? Bulan pertama. Hak jatuh dia tak rasa. Hak jatuh dia tak rasa. Tapi orang tino dia rasa.
Apa Tuhan dak royak dalam Quran ni dia rasa. Tuhan kata ibu dak mengandung ke anak ni kurha, penat dan letih. Pak kita tengok keadaan orang mengandung ke mana. Orang mengandung lagu mana? Bulan pertama. Lekat perut dah. Duduk tegak. Tak ada tubik gapo kali nak mutah alung perut. Benda hak boleh makan tak boleh makan, busuk belaka. Nak makan nasi, bau nasi busuk. Orang duk menanuk asak nasi tu busuk. Tu nak ayat tu orang mengandung. Orang mengandung mula-mula sekali busuk belaka. Kadang-kadang tidur dengan tu lelaki tolak tu lelaki duk jauh muai busuk weh. Tu lelaki kata lah, mek Musa ni aku mandi dengan sabun aku siap belaka dah. Buh kering tu kering ni hau busuk. Siung kan selimut hau bak. Busuk ayat tu. Hani orang mengandung mula-mula. Benda nak makan siung-siung busuk tak sih. Tak lalu makan uwek kuru dah tua-tua. Hani nak ayat Tuhan royak ni betul keadaan. Ha tu. Bos apalah 4-5 ni bulan. Hei, duk dia lah demo siap sungguhlah. Hei. Duk dia. Hatu keadaan hak Nabi, hak Tuhan dak royak dalam Quran. Hak Tuhan dak royak dalam Quran lagu itulah. Ha tu. Ibu bila yang mengandung siapa 4-5 ni bulan. Siapa 4-5 ni bulan, Allah kau tarak lagi. Hani sebab orang hak Nabi hak Tuhan dak royak dalam Quran. Wagi kon. Kita jauh tak leh hutan.